Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan tunjukkan dua buah gambar, iaitu gambar yang pertama mengenai peta alam Melayu yang menunjukkan keseluruhan kerajaan dalam alam Melayu, iaitu Kerajaan Angkor, Funan, Champa, Sriwijaya, Majapahit, Kedah Tua dan Gangganagara. Okey, gambar di sebelahnya pula adalah menunjukkan beberapa orang petani yang sedang bercucuk tanam. Okey, daripada gambar tersebut, kita dapat tahu bahawa kebanyakan masyarakat dalam alam Melayu menjalankan kegiatan ekonomi pertanian. Okey, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah dalam bab 2 iaitu sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat alam Melayu. Dalam unit 2.2, kegiatan ekonomi masyarakat alam Melayu. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat alam Melayu ni ada 4 iaitu pertanian, perdagangan, hasil hutan dan hasil laut serta pelombongan dan pembuatan. Tetapi pada kelas kali ini cikgu hanya akan fokuskan kepada kegiatan pertanian sahaja. Okey, sebelum tu kita lihat apa maksud kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah merupakan satu kegiatan atau pekerjaan manusia yang mendatangkan nilai pendapatan sekaligus membantu dalam menjana sumber kewangan dan peluang pekerjaan dalam kalangan masyarakat. Okey, sebelum tu kita lihat sedikit mengenai kegiatan pertanian. Alam Melayu mempunyai tanah yang subur dan sesuai untuk menjalankan kegiatan pertanian. Okey, kegiatan pertanian pada mulanya hanya untuk memenuhi keperluan sara diri dan keluarga sahaja. Jika terdapat lebihan hasil pertanian, barulah akan dipasarkan untuk memenuhi keperluan bagi penduduk yang tidak terlibat dengan kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian alam Melayu yang utama ialah tanaman padi, kegiatan pertanian rempah ratus dan terdapat juga kegiatan pertanian yang lain iaitu tanaman sampingan. Okey, kita lihat pertanian yang pertama ialah pertanian bagi tanaman padi. Okey, dalam kerajaan Funan. Kerajaan Funan terletak di lembah Sungai Mekong dan hujan memekarkan air ke tasik-tasik besar seperti tasik Tonle Sap yang berfungsi untuk mengairi kawasan sawah padi. Okey, di sebelah ni gambar yang di atas tu adalah kawasan lembah Sungai Mekong dan di bawah ni menunjukkan gambaran tasik Tonle Sap. Okey, yang kedua adalah Kerajaan Angkor. Sama juga, Kerajaan Angkor terletak di lembah Sungai Mekong. Pemerintah Angkor membina kolam yang dikenali sebagai barel untuk menyimpan air. Okey, apa itu barel? Barel ialah kolam besar berbentuk segi empat tepat. Ianya banyak dibina dalam zaman Empayar Khmer. Okey. Barel ni ialah dia besar, dibina berdekatan dengan Angkor Wat iaitu candi dalam kerajaan Angkor. Ianya berupaya untuk menampung 30 juta meter padu air. Barel juga dilengkapi dengan alatan untuk mengalirkan air ke saliran-saliran yang berhampiran dalam skala yang berguna kepada kerajaan Angkor. Hal ini adalah kerana ianya mampu untuk menampung jumlah air yang banyak pada musim tengkujuh iaitu musim hujan. Dan apabila tiba musim kemarau, takungan air yang disimpan akan digunakan untuk mengairi kawasan pertanian. Hal ini kerana kegiatan pertanian menjadi punca utama kepada perkembangan ekonomi dalam kerajaan Angkor. Okey. Penuaian hasil padi dalam kerajaan Angkor dilakukan selama 3 hingga 4 kali setahun. Okey, kerajaan Champa juga menjalankan kegiatan pertanian padi.
Okey, kerajaan campur juga telah melantik ketua air di setiap kampung yang berfungsi untuk menyelenggarakan terusan dan daik. Okey. Seterusnya pula adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mempunyai keadaan tanah yang subur untuk menjalankan kegiatan pertanian. Sungai di dalam Kerajaan Majapahit ialah Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas yang membekalkan sumber air untuk mengairi kawasan sawah padi. Pemerintah Majapahit turut membina sistem pengairan bagi tujuan untuk meningkatkan pengeluaran sawah padi. Okey, Kerajaan Sriwijaya. Tanaman utama dalam Kerajaan Sriwijaya ialah padi. Lokasi tanaman padi ialah di kawasan pendalaman Palembang iaitu Tanah Tinggi Pasemah dan Hulu Musi. Okey, seterusnya kita lihat pertanian rempah ratus yang dijadikan sebagai tanaman dagangan. Ada tiga tanaman rempah ratus iaitu lada hitam, buah pala dan bunga cengkeh. Nah, kita lihat rempah ratus yang pertama iaitu lada hitam ditanam di kawasan Sumatera dan Jawa. Di sebelah ni kamu dapat lihat cikgu tunjukkan gambar lada hitam dan pokok lada hitam. Okey, yang kedua buah pala ditemui di Pulau Banda. Yang ketiga pula adalah bunga cengkeh ditemui di Kepulauan Maluku. Okey, kegiatan pertanian yang lain selain daripada tanaman padi, masyarakat alam Melayu juga mengusahakan tanaman lain seperti pisang, tebu, bijan, kekacang, kelapa, sayuran dan buah-buahan. Mereka turut terlibat dalam kegiatan menangkap ikan di sawah, paya dan sungai. Terdapat juga sebahagian masyarakat yang berusaha mengumpul kulit kura-kura. Okey, rumusannya kita dapat tahu nasi merupakan makanan ruji bagi masyarakat penduduk alam Melayu. Oleh sebab itu, tanaman padi telah menjadi tanaman yang utama dalam bidang pertanian. Hanya sebahagian di Kepulauan Alam Melayu sahaja yang menanam rempah ratus untuk dijadikan sebagai tanaman dagangan. Okey. Kita lihat mengenai kebat iaitu apakah kepentingan menghargai warisan masyarakat Melayu. Yang pertama, memupuk semangat patriotik dalam jiwa generasi muda. Yang kedua, menjadi daya tarikan pelancong sama ada dari dalam luar negara ataupun dalam negara. Yang ketiga pula adalah bagi mengelakkan kepupusan untuk tatapan generasi akan datang. Yang keempat, mengekalkan nilai dan estetika negara. Okey, setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini iaitu kegiatan pertanian yang melibatkan tanaman padi, rempah ratus dan kegiatan pertanian yang lain. Okey. Sekian, terima kasih.